bersyukur. Dan mudah-mudahan nikmat ini dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala hinggalah kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah amalan ini sambungan kita min muniyatul musalli, muka surat berapa surat 37 53 Ustaz. Kita rasa muka surat kita tak sama. Perumpamaan solat, perumpamaan semayang. Perkara penyempurnaan semayang. Kitab saya muka surat 37. Bab kitab saya mahal sikit dari RM2. RM1 kan. Jadi satu edisi yang lain muka surat 53 ataupun 37. Kitab saya 37. Yang tak ada kitab, tak ada muka surat dah, tak payah cari. Allahumma salli ala Muhammad. Insyaallah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina amin ya rabbal alamin. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan kata setengah hukama bahawasanya sembahyang itu menghimpunkan di dalamnya di dalam sembahyang. Jadi kata hukama, kata orang bijak pandai, cerdik pandai dalam agama, orang yang pandai tentang hikmah-hikmah di dalam ibadat. Jadi kata mereka di dalam sembahyang itu menghimpunkan di dalamnya, di dalam sembahyang 12,000 perkara. Jadi di dalam solat yang kita dirikan itu, kata hukama, terhimpun 12,000 perkara. Adapun sebelum ini kita telah diterangkan oleh musannif perumpamaan sembahyang. Ingat tak lagi? Solat ni merupakan hadiah daripada Allah, Jadi seolah-olahnya seorang raja, katanya dulu, seorang raja membuat suatu tempat dihimpunkan pelbagai jenis makanan minuman yang berlain-lainan warnanya, yang berbeza rasanya, yang mana setiap jenis makanan, setiap jenis minuman, setiap warna-warna pada makanan itu memiliki kelazatan yang tertentu. Ada kelazatan, kenikmatan yang tertentu, dan ada kelebihan-kelebihan yang tertentu. Maknanya setiap jamuan-jamuan yang raja tu tadi hidangkan tadi, setiap warna tu ada kelebihan yang tersendiri. Setiap bentuk tu ada kelebihan yang tersendiri. Lalu raja tadi memanggil rakyat jelatanya supaya menikmati jamuan tadi. Jadi itulah perumpamaan sembahyang. Sembahyang ni adalah hadiah daripada Allah. Apa maksudnya? Solat ni setiap perbuatannya, setiap perbuatan solat, sama ada perbuatan yang rukun ataupun perbuatan yang sunat, sama ada bacaan yang rukun ataupun bacaan yang sunat. Sunat ab'ad, sunat hay'ah, rukun fi'li, rukun qawli, semuanya itu ada kelebihan-kelebihan yang tersendiri. Ada kelebihan yang tersendiri. Maknanya kalau kita solat,
kita meninggalkan perkara-perkara sunat, maknanya banyaklah kelebihan yang kita tidak peroleh. Kita buat yang wajib-wajib, kita buat yang rukun-rukun sahaja, yang sunat-sunatnya kita tak nak buat, alasannya sunat, maka rugilah kita. Tidak sama yang diperolehi oleh mereka-mereka yang menunaikan, yang membuat amalan-amalan yang disunatkan di dalam sembahyang. Jadi kita kena kutip semua, sepatutnya kena buat semua, walaupun sunat, tak kira sunat hay'ah, sunat ab'ad, kena buat, supaya kita dapat segala kelebihan yang Allah nak bagi. Jadi siapa buat, Allah bagi. Siapa tak buat, Allah tak bagilah. Allah tidak jemu memberi ganjaran pahalanya kepada mana-mana hamba selama hamba itu sudi nak beribadat. Bahkan balasan yang diberi oleh Allah itu jauh lebih berlipat kali ganda dengan apa yang kita kerjakan. Tetapi kalau kita yang terlebih dahulu jemu untuk melakukan ibadat, maka tidak adalah apa-apa ganjaran pahala yang diberi oleh Allah. Baik. Jadi kata hukama ada 12,000 perkara yang tersembunyi di dalam sembahyang. Kemudian maka disimpankan, disembunyikan akan 12,000 perkara itu disembunyikan pada 12 perkara dalam solat. Jadi kalau kita nakkan kelebihan tadi tu, 12,000 kelebihan tu tadi yang tersembunyi di dalam solat tu, hendaklah kita buat 12 perkara ni. Hendaklah kita buat 12 perkara ini untuk agar kita memperolehi 12,000 perkara. Mana dia 12 ni? Jadi kita berasa tertarik nak tahu, supaya kita boleh laksanakan, supaya kita mendapat kelebihannya. Ingat tuan-tuan, segala kelebihan-kelebihan yang Allah beri di dalam sesuatu ibadat, itulah nanti yang akan menjadi asbab kita mendapat kesenangan di hari kiamat. Macam seperti orang yang berusaha bersungguh-sungguh mencari harta benda dan kekayaan di atas dunia, apabila berhimpun padanya pelbagai kelebihan-kelebihan dunia, maka dia mendapatlah kesenangan, mendapat kemegahan, mendapat ketinggian, mendapat kemudahan, dengan sebab terhimpun pada dirinya kelebihan-kelebihan yang bangsa dunia, tetapi yang tidak akan kekal selama-lamanya. Bila dia mati, hilanglah segala kelebihan itu, hilang sekelip mata. Sedangkan usaha untuk mendapatkan segala kelebihan-kelebihan itu tadi memakan masa belasan tahun, puluhan tahun. Betul tak? Kita nak menghimpunkan harta benda, nak mendapat pangkat jawatan tadi tu, bukan setahun dua, makan belas tahun, makan puluh tahun. Bila mati, sekelip mata sahaja hilang. Hilang sekelip mata. Ada pun kelebihan-kelebihan yang kita usahakan daripada ibadat, ini akan dibawa pulang ke hari kiamat besok, dan bersifat kekal selama-lamanya. Jadi janganlah kita melepaskan kelebihan-kelebihan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beribadat bersungguh-sungguh, dan berusaha menjauhi perkara-perkara yang merosakkan amal ibadat kita. Kemudian maka barang siapa yang berkehendak sembahyang, maka tak dapat tiada daripada mengetahui dan mengerjakan 12 perkara itu. Jadi mana-mana orang yang nak solat, bukan maksud di sini nak solat tak nak solat sudah, bukan maksud begitu. Dia kata aku tak nak solat, jadi aku tak payah ambil tahulah, bukan. Maknanya setiap kali kita nak mendirikan solat, itu maknanya.
Solat 5 waktu ni bukan pilihan ni, nak buat tak nak tak payah buat, bukan. Kalau sembahyang sunat itu adalah juga jalan nak meninggalkan. Ada pun sembahyang fardu tak boleh. Kelima-lima waktu itu wajib ditunaikan. Tidak boleh kita nak memilih-milih salah satu daripada 5 waktu yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh pilih sebab kelima-lima itu hukumnya wajib. Jadi perkara yang wajib tidak boleh dipilih-pilih. Yang boleh dipilih-pilih ni perkara yang sunat. Perkara yang sunat ataupun perkara yang harus itu boleh pilih nak buat ataupun tidak mahu membuatnya. Adapun perkara wajib tak boleh pilih, mesti kena buat. Kita yang mesti membahagikan waktu kita agar dapat menunaikan segala kewajipan tadi. Jadi mana-mana orang yang nak mendirikan solat, hendaklah dia mengetahui akan 12 perkara tadi serta berusaha melaksanakan, mendirikan 12 perkara itu supaya sempurnalah sembahyangnya. Supaya sembahyangnya jadi sempurna. Sembahyang ni kita nak bawa balik akhirat. Sembahyang ni lah yang akan menemani kita nanti di alam barzakh. Jadi setiap amal yang tuan-tuan buat, solat, bersedekah, melangkah kaki ke surau masjid dengan niat yang baik, itulah yang akan menemani kita di alam barzakh besok. Sebut dalam kitab sana, nanti bila kita berada di dalam alam kubur, apabila datang malaikat untuk mengazab, maka datanglah amalan-amalan tadi mempertahankan tuan dia. Amalan-amalan tadi datang mempertahankan, melindungi tuannya daripada diazab oleh malaikat tadi. Sebab itu kita mesti pastikan ibadat yang kita buat itu betul. Kalau amalan kita salah, tak diterima oleh Allah, maka tidak akan adalah amalan yang akan menemani kita. Sebab tu ibadat ni bukan asalkan buat, kena pastikan cara buatnya itu menempati syarat-syarat dan rukun-rukun. Barulah diterima oleh Allah, barulah boleh bawa balik ke alam barzakh besok. Kalau solat kita tidak sah, tidak diterima oleh Allah, takkan adalah amalan yang akan dibawa balik akhirat. Jadi kena belajar, kena mengaji, kena ngaji kitab fiqh. Kitab fiqh ni kena ngaji supaya kita tahu apakah syarat-syarat, rukun-rukun di dalam ibadat. Apakah perkara yang jika kita buat membatalkan ibadat kita. Apa perkara-perkara yang kalau kita buat menghapuskan pahala amal ibadat kita. Jadi semua tu kita kena ambil tahu. Jangan ambil tahu cara nak buat saja, kena tahu juga apa benda yang menjadi asbab ibadat kita itu tidak diterima oleh Allah. Kena tahu. Jadi kena ngaji lah dalam kitab fiqh tu, semua akan ajar kita. Ngaji je fardu ain tu betul-betul istiqamah. Istiqamah tetapkan waktunya, fiqh malam Selasa, tauhid malam Rabu, tasawuf malam Khamis, tajwid hujung minggu. Istiqamah ulang minggu demi minggu, insya-Allah nanti Allah akan terangkan, Allah akan tunjukkan jalan-jalan yang seterusnya. Buat cerita ibadat ni tak boleh nak cerita sekejap. Kena mengaji. Daripada mengaji itu nanti dalam majlis ilmu tu nanti Allah akan sampaikan kepada kita, bukakan satu lagi, bukakan kefahaman kita. Begitulah satu. Kalau malam ni kita tanya macam mana cara nak beribadat, nak memperbaiki ibadat macam mana, tak boleh nak bagi jawapan malam ni. Yang boleh bagi ngaji fardu ain sungguh-sungguh. Di situ nanti akan dapat jawapan semua. Ngaji sungguh-sungguh. Di antara cara Allah Ta'ala nak menunjukkan seseorang itu tentang cara yang betul beribadat adalah di dalam majlis ilmu. Siapa yang nak dibimbing oleh Allah di dalam ibadat, kena ngaji, kena duduk kuliah-kuliah, khususnya kuliah fardu ain. Mesti dia akan tahu, dia akan faham apa yang perlu dibuat, apa yang perlu dijauhkan, ditinggalkan, insya-Allah. Jadi kalau dah perkara-perkara yang bersifat sementara atas dunia ni pun kita nak sempurna,
Lebih-lebih lagi perkara yang kita nak bawa balik akhirat. Kalau benda yang bersifat sementara pun kita nak sempurna. Buat rumah nak sempurna, beli kereta nak sempurna, pakaian nak sempurna. Adakah sembahyang kita tidak perlu sempurna? Lebih-lebih lagi lah nak sempurna. Jadi kena buat 12 ni. Mana dia? Maka 6 perkara daripada 12 tadi yang kita mesti kena tahu dan kita mesti kena buat. 6 perkara yang dahulu daripada masuk kepada sembahyang. Makna sebelum mendirikan solat ada 6 perkara. Sebelum solat lagi, belum solat lagi, ada 6 benda yang kita mesti kena tahu dan kita kena buat. Dan 6 perkara kemudian daripadanya, 6 perkara lagi selepas solat tadi. 6 perkara dahulu daripada solat, 6 perkara kemudian daripadanya. Baik, mana dia? Yang pertama kita kena tahu ni, sebab kita nak usaha mendapatkan ataupun mendirikan solat yang sempurna, supaya kita boleh bawa balik solat yang sempurna, supaya kita boleh menghadiahkan kepada Allah solat yang sempurna. Dan kata ulama pula dulu di awal kitab, solat ni ibaratnya seperti kita ingin memberi hadiah kepada raja, yang sangat besar dan tinggi pangkat darjatnya. Maka hadiah-hadiah yang kita nak bagi ni mestilah mahal, mestilah bernilai, mestilah yang terbaik. Kalau raja, contohnya hari keputeraan raja, kita datang istana, kita membawa hadiah yang lekeh-lekeh, kita bawa hadiah yang murah-murah. Ini bukan menjadikan raja redha dengan kita, ini akan mengundang kebencian raja. Aku sebagai raja kau bawa pisang busuk. Aku raja kau bawa pisang busuk sebagai hadiah hari keputeraan aku. Siaplah, kena penjara silap kita. Tak pun buang negara terus. Pergi planet Pluto sana, jangan duduk dalam negara aku lagi. Maknanya seolah-olah nak merendahkan, seolah-olah macam nak merendahkan martabat raja tadi. Nampak tak? Jadi kalau hadiah yang nak diberi kepada raja, sudah tentulah mesti kena hadiah yang mahal, hadiah yang terbaik, hadiah yang sempurna. Itulah umpama sembahyang kita tadi dah. Jadi kita kena usaha menyempurnakan sembahyang kita dengan sembahyang yang terbaik sekali. Kerana solat kita ini seolah-olah hadiah yang nak diberikan kepada Allah. Sedangkan Allah tidak berhajat pun dengan solat kita. Bukan bermaksud Allah berkehendak, berhajat, bergantung, memerlukan solat kita. Dan Allah tidak berhajat kepada sesuatu. Cuma ulama membuat perumpamaan supaya kita faham. Supaya kita faham. Kerana solat yang terbaik tadi kembali manfaatnya kepada diri kita sendiri. Bukan kita menyempurnakan solat itu akan menambahkan kesempurnaan Allah. Allah itu tidak bertambah dan tidak berkurangan pangkat darjatnya, kerana dia telah sempurna. Itu maksud sempurna. Sempurna Allah ni, dia tak bertambah, dia tak berkurang. Kalau semakin bertambah, semakin bertambah, maknanya dia tidak sempurna lagi. Kalau sekejap bertambah, sekejap berkurang, itu juga menunjukkan dia tidak sempurna. Jadi maksud kesempurnaan Allah ni, dia tidak bertambah dan tidak berkurangan. Yang pertamanya ilmu. Nampak tak? Ilmu, makna pengetahuan. Siapa-siapa yang nak solatnya sempurna, solatnya diterima oleh Allah, solatnya mendapat ganjaran pahala yang sempurna, terlebih dahulu dia kena persiapkan dirinya dengan pengetahuan yang bersangkut paut dengan sembahyang itu sendiri. Dalam solat, apa ilmu yang terlibat? Apa ilmu yang terlibat untuk mendirikan solat? Yang pertama,
ilmu fiqh, ilmu syariat lah yang sedang kita ngaji ni. Tapi di sini tidak secara khusus disebut ngaji kitab fiqh bab taharah sana. Kita kena tahu cara nak menyucikan diri daripada hadas besar, hadas kecil. Bila sebut bersuci daripada hadas besar, hadas kecil melibatkan air. Kemudian air yang bagaimana pula yang kita boleh gunakan dan tak boleh gunakan. Kalau waktu tak ada air nak buat macam mana pula? Kemudian nak ambil wuduknya bagaimana, nak mandi wajibnya bagaimana, nak cuci pakaiannya bagaimana. Sebab pakaian ni kita nak pakai dalam solat, pakaian yang macam mana boleh pakai dalam solat. Itu semuanya ada dalam ilmu fiqh sana, ilmu syariat sana. Jadi ngaji, sebab tu kitab fiqh tu, hukum belajar ilmu fiqh tu hukumnya fardu ain. Mesti kena belajar. Setiap orang yang wajib solat wajib belajar ilmu tentang solat. Kalau tidak, solatnya tidak sah. Kalau tidak sah solatnya. Kemudian apabila syaratnya dah betul, rukunnya dah betul, bacaannya dah betul, perbuatannya dah betul, dia kena pastikan pula niat dia mendirikan solat itu mestilah ikhlas kerana Allah. Jadi dia kena pastikan hatinya bersih daripada sifat-sifat yang menjadi asbab solatnya tadi yang telah sempurna syarat dan rukun tadi. Dia kena pastikan betul-betul niatnya ikhlas agar dia layak mendapat ganjaran pahala yang dijanjikan oleh Allah. Kerana seandainya solat kita yang kita dirikan ni syaratnya dah betul, rukunnya dah betul, bacaannya dah betul, tiba-tiba hati kita tu bukan kerana Allah kita mendirikan solat. Niat kita tidak ikhlas kerana Allah di dalam solat kita. Niat kita ada niat kita ataupun qasad kita solat itu untuk selain Allah. Contohnya untuk mendapat puji-pujian. Kita solat tadi kerana mengharapkan puji. Mudah-mudahan orang memanggil kita orang yang solat, supaya orang bersangka baik dengan kita, supaya orang menghormati kita, supaya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang memuji-muji kita kerana kita orang yang mendirikan solat. Ataupun dia solat sebab nak ambil hati bakal pak mertua dia. Dia tak solat benarnya, tapi dia berlakon-lakon solat sebab nak ambil hati bakal pak mertua dia. Dia pun solat lah. Adakah dia dapat pahala? Tak dapat. Sebab bukan niatnya kerana Allah. Begitu. Ataupun dia solat kerana takut dicela oleh manusia. Aku ni waktu aku tak solat ni, aku asyik kena maki dengan orang. Aku tak nak kena maki lah, aku kena solat lah. Jadi aku kalau solat orang tak maki dah aku. Jadi dia solat kerana takut dimaki oleh orang. Maka tak dapat juga pahala meskipun syarat rukunnya dah betul dah. Kerana apa tak dapat pahala? Hatinya tidak ikhlas. Jadi macam mana nak menghadirkan ikhlas ni? Ngaji ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itulah kitab penawar bagi hati itu. Paling tidak kita penawar bagi hati itu, supaya kita tahu kelakuan hati yang baik bagaimana, kelakuan hati yang buruk bagaimana, sifat hati yang bagaimana. Apabila ada di dalam hati kita, amalan kita ditolak, tidak diterima oleh Allah. Itu kena ngaji tasawuf, kena ngaji tasawuf. Jadi tasawuf juga salah satu daripada ilmu fardu ain. Kat kitab ni, kat surah ni ada tak? Ada. Kitab apa? Penama bagi dah habis dah. Baguslah. Surau ni ada. Baguslah. AJK surau dah melengkapkan aktiviti pengajian ilmu fardu ain, lengkap dah ada kat surau ni. Jadi kalau ramai di kalangan orang keliling kelalang surau yang tak pandai lagi buat ibadat, jangan salahkan. Jangan disalahkan ahli jawatan kuasa surau. Dah siap dah, fiqahnya dah ada, tauhidnya dah ada, tasawufnya dah ada, tajwidnya dah ada. Jadi siapa-siapa yang tak lepas lagi fardu ain,
tak nak datang ke surau ni belajar, maka hukumnya haram, berdosa, kecuali dia dah lepas tuntutan fardu ain. Contoh, saya tak pandai lagi solat, saya tak datang sini belajar. Saya tak pandai tentang Tuhan, tentang akidah, saya pun tak tahu mana akidah betul, akidah salah, akidah ahli sunnah wal jamaah bagaimana, saya pun tak gerti, saya tak tahu. Tiba-tiba kat surau ni ada ngajar ilmu tauhid, saya tak datang juga. Kemudian saya tak pandai baca Quran, bacaannya salah, tukar taki, huruf zai saya kata z, huruf ra saya kata m, punya salah. Tapi saya tak nak ngaji. Sedangkan ustaz kita, apa ustaz namanya? Ustaz Lan. Ustaz Lan dengan kawan-kawan ada duk bantu nak mengajar ilmu Quran supaya bacaannya jadi, pun saya tak nak ambil tahu juga. Jadi hukumnya haram saya duduk di rumah setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dengan duduk rumah tak datang belajar fardu ain ini, saya duduk dalam dosa dan maksiat sepanjang-panjang waktu. Kalau saya mati dalam keadaan begitu, mati saya fasik, mati fasik. Jaga-jaga orang yang tak lepas lagi fardu ain, tiba-tiba dia tinggalkan belajar fardu ain, jadi fasik dia. Dia jadi fasik. Kalau dia mati fasik. Na'udzubillah. Sebab tu kita kena kempen dia tiap minggu. Kempen hari Jumaat tu, kempen mari mengaji. Tak apalah, kita jalankan tugas kita. Selebihnya serah pada Allah. Mudah-mudahan Allah buka pintu hati mereka. Ceritakan kelebihan ilmu. Ceritakan pula kebinasaan, kecelakaan kalau tak menuntut ilmu. Cerita pasal taubat dan sebagainya. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ada tempat-tempat sebelum Jumaat dia ada buat tazkirah sikit. Untuk nak memberi, nak buka minda. Sebab hari Jumaat ni semua orang datang pada adatnya. Yang tak solat 5 waktu pun datang, yang tak tahu tauhid pun datang. Jadi itulah kesempatan kita nak membuka minda mereka, supaya mereka sedar betapa pentingnya pendidikan ilmu fardu ain. Kerana ada di kalangan kita, ramai di kalangan kita yang menganggap ilmu fardu ain ni ilmu budak budak. Fardu ain ni ilmu budak-budak kata dia. Kalau dah rukun sembahyang pun tak tahu, makna tak lepas lagi fardu ain. Kalau ikhlas itu pun kita tak tahu apa ikhlas, maknanya tak lepas lagi fardu ain. Apa akidah yang betul, apa akidah yang salah, entahlah, tak tahulah, tak lepas lagi fardu ain. Jadi fardu ain ni luas. Jangan kita ingat fardu ain ni ilmu budak sekolah rendah. Oleh kerana kita fikir macam itulah, kita yang dah dewasa ni, dah tua-tua ni, tak nak ambil peduli belajar. Sebab alasan kita, aku dah dewasa. Fardu ain ilmu budak-budak. Siapa kata fardu ain ilmu budak-budak? Nampak tak? Ni tauhid, contohnya ilmu tauhid, kita tak lepas lagi apa sifat yang wajib, yang mustahil, yang harus bagi Allah. Tak tahu lagi. Makna tak lepas lagi fardu ain. Bagaimana nak menyucikan hati daripada penyakit hasad, dengki, ujub, riak, takabur dan sebagainya? Apa resepi dia? Apa ubat dia? Bagaimana? Entahlah. Tak lepas fardu ain. Sebab membersihkan hati itu hukumnya wajib. Membersihkan hati daripada perkara-perkara yang berlawan dengan ikhlas hukumnya wajib. Kerana ikhlas dalam ibadat itu hukumnya wajib. Ikhlas ni fardu ain. Dalam solat, bukan imam je kena ikhlas, kita jemaah pun kena ikhlas. Bukan fardu kifayah. Sebenarnya ramai yang tak faham fardu ain ni apa. Sebab itu masing-masing peluk tubuh, goyang kaki, tak nak datang belajar. Merasakan diri, aku dah lepas dah fardu ain. Aku dah lepas dah fardu ain. Cuba tanya tengok, boleh jawab tak boleh jawab. Kalau tak boleh jawab, mana tak lepas lagi, wajib belajar. Ada pun orang yang dah beres, tauhidnya dah beres, fiqahnya dah beres, tasawufnya beres, tauhidnya dah beres, silakan. Tak nak belajar, nak lepak kedai kopi, nak lepak tom yam sampai subuh, silakan. Tak dosa lah, tak belajar dah. Sebab apa? Dah pandai. Kita ni wajib belajar sebab apa? Sebab tak pandai. Sebab salah beribadat. Jadi tujuan belajar ni nak memperbetulkan ibadat. Kerana ibadat ni wajib dibuat dengan betul. Bukan asalkan beribadat, asalkan sembahyang, asalkan tutup aurat. Dah. Dia kena buat dengan betul, baru lepas tuntutan. Jadi bagaimana cara nak melepaskan tuntutan daripada ibadat tadi, daripada salah? Belajar.
Jadi bila tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat dah belajar, dah tahu caranya, syarat, rukun, sah, batalnya, benda yang merosakkan ibadatnya apa, kita dah boleh jauhkan diri, dah tahu selok belok tipu daya nafsu dan setan, dan bagaimana, tak apa dah lah, tak nak belajar, tak ada masalah. Tu. Tapi Allahumma salli ala Muhammad, banyak di kalangan kita yang tak lepas lagi ni ilmu tentang solat ni. Yang pertama, orang nak solat mesti belajar ilmu yang bersangkut paut dengan solat tadi. Fiqh ada dalam solat, tauhid dalam solat, mesti dalam hati kita ni memiliki akidah yang betul, akidah ahli sunnah wal jamaah mesti ada dalam hati kita, supaya kita tidak mensyirikkan Allah, supaya kita terselamat daripada pahaman-pahaman, pegangan-pegangan yang nak merosakkan akidah, yang nak menyengutukan Allah dengan sesuatu. Ngaji sifat 20 tu sungguh-sungguh. Akidah ahli sunnah wal jamaah tu, sifat 20 tu yang kita baca satu minggu lagi satu. Kitab Misbah Munir dah. Tu ilmu tauhid dah tu, akidah ahli sunnah wal jamaah kena ngaji sungguh-sungguh tu. Ini tanya wujud apa wujud? Entahlah. Kidam, mana aku tahu. Bakok, lagi tak tahu. Dah. Macam mana kata dah lepas berdua ain? Dia kata aku hafal lama dah sifat 20. Yalah, hafal tak semestinya faham. Sekadar menghafal, macam budak-budak tahfiz tu, kadang dia hafal je, dia bukan faham pun. Sebab tu kalau dah hafal Quran kena ngaji kitab, faham tu? Dah hafal Quran kena ngaji ilmu berkitab pula. Jangan memada dengan hafal Quran. Kerana dalam hafalan Quran, dia sekadar menghafal, mengingat ayat-ayat tersebut. Adapun hukum hakam tentang fiqh, tauhid, tasawuf tak ada belajar. Kalau belajar pun berapa persen saja. Jadi jangan kita merasakan anak-anak kita bila dah khatam 30 Quran, 30 juzuk, dan maknanya dia tak perlu nak mengaji kitab. Jangan. Lebih bahaya lagi orang-orang yang dalam kepala, dalam hatinya dah ada Quran, tetapi tak dijaga dengan ilmu kitab. Jaga. Lagi bahaya tu. Nanti kan duk tafsir Quran ikut suka hati. Jangan main-main. Ada mak bapak yang tak faham. Dia kata bila anak aku dah habis hafal Quran, besok beres dah. Lepas apa? Hafal dia lah, baguslah, makna fardu kifayah tu lepaslah tadi dia hafalkan. Tapi adakah dia dah gerti tentang syarat rukun solat, tentang akidah yang betul yang salah? Dia tak pandai lagi. Ada setengah-setengah tahfiz, kadang tak ada, fardu ain tak ada ngaji. Dia memang 99% menghafal. Ada pula kita dengar sekadar menghafal, tajwid pun tak peduli. Ada. Sebab tujuan dia nak hafal dia. Tajwid tak betul. Sebab tu kita kena semak balik anak-anak kita tu, yang dah hafal Quran tu, semak balik. Tengok betul ke tidak. Jangan kita mentang-mentang hafal, kita anggap dia dah tahu segala. Tidak. Okey, ilmu jadi kena ngaji ya. Kena ngaji lah. Fiqhnya, tauhidnya, tasawufnya, tajwidnya kena ngaji. Kerana sabda Nabi SAW, amal yang sedikit yang di dalam pengetahuan itu terlebih baik daripada amal yang banyak di dalam jahil. Jadi amalan yang dilakukan dengan ilmu walaupun sedikit itu terlebih baik daripada amalan yang banyak tanpa ilmu. Dia beramal, dia buat yang wajib-wajib saja. Dia tak rajin pun nak buat yang sunat-sunat. Dia buat yang wajib saja. Tapi betul syaratnya, rukunnya, akidahnya, ikhlasnya. Kemudian dia ada ilmu untuk menjaga pantang larang di dalam ibadat. Dia ada ilmu. Walaupun solatnya sekadar yang fardu saja, insya-Allah dia akan dapat banyak pahala dan insya-Allah boleh bawa balik sampai akhirat besok. Adapun kita ni yang beramal syok sendiri, beramal syok sendiri, akidahnya entah ke mana, ikhlasnya entah ke mana, syarat rukunnya entah ke mana, lepas tu tak jauhkan pula diri daripada pantang larang ibadat, banyak sekali, sebanyak mana pun satunya takkan diterima oleh Allah. Rugi, penat, letih buat, tapi Allah tak terima satu pun.
Sebab tu bahaya beramal tanpa ilmu ni. Memanglah kita rasa syok sendiri, dah semayang, dah puasa, dah zakat, dah haji, dah umrah, akidah kita macam mana? Akidah ni perlu ada di dalam hati kita setiap detik, setiap saat, setiap minit dalam keadaan akidah yang betul. Jadi kalau kita tak nak ambil peduli tentang akidah, bagaimana semayang kita, bagaimana puasa kita, bagaimana zakat, haji, umrah kita, bagaimana sedekah-sedekah yang kita buat? Allah tak terima. Jadi biarlah sikit amal, tapi beramal dengan ilmu daripada banyak amalnya dengan jahil. Allah tak terima sebanyak mana pun. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua daripada 6, wudu. Yang keduanya wudu. Jadi bila sebut pertama tadi ilmu, masuklah juga ilmu pengetahuan yang bersangkut paut dengan wudu. Bagaimana cara nak berwudu, air yang bagaimana, mana anggota yang perlu dibasuh dahulu, mana yang perlu dibasuh kemudian, air yang bagaimana perlu digunakan, kalau tak ada air nak berwudu bagaimana. Solat tetap kena solat, tapi kalau tak ada wudu boleh tak solat. Kalau waktu sakit macam mana, semua tu ada dalam ilmu tadi dah. Ada dalam ilmu dah. Orang perempuan kadang-kadang ambil wuduk tak sempurna. Berasa macam dah sempurna tapi tak sempurna. Kalau kata basuh muka, kena tahu muka tu yang mana. Yang kata wajib basuh muka. Muka tu mana kawasan dia muka. Tempat tumbuh rambut sampai ujung tulang dagu, daripada anak telinga kanan hingga anak telinga kiri. Jadi ini namanya muka yang wajib dibasuh di dalam wudu, basuhan yang pertama. Jadi segala rambut, segala bulu, segala kulit, segala daging yang ada dalam kawasan muka ni wajib disampaikan air. Kadang-kadang kita tengok orang perempuan, dia punya sideburn dia ni, dia tak basuh tali tudung dia. Tengok tak cerita Shaolin? Nak tengok cerita Shaolin? Kungfu. Nak tengok kungfu? Tu yang panjang ni. Tu dia punya tali tudung dia, sideburn dia. Jadi sideburn dia tumbuh belakang telinga ke depan telinga? Depan. Mana dia masuk dalam anggota muka. Jadi sepanjang apa pun sideburn kita tadi wajib disampaikan air dalam wudu. Waktu nak wudu basuh muka, kena basuh sekali sideburn tu. Ni orang perempuan sebelum dia wudu, dia ambil naik letak atas telinga dia dulu. Sebelum dia basuh muka, dia ambil sideburn dia ni, dia letakkan atas telinga. Apa tu dia basuh muka dia. Yang ni tak kena ni, tak sah wudu. Tak sah wudu, sah tak semayang? Tak sah, penat semayang. Sebab apa tu? Tak tahu. Sebab apa tak tahu? Tak belajar. Sebab tu kata belajar. Bukan untuk orang lain, untuk kita. Jadi kalau kita tak belajar, yang salahnya amalan kita. Amalan kita yang Allah takkan terima. Kalau tak sah solat, maknanya kita belum solat. Faham tak? Kalau kita tak solat, kita tak sah, maknanya kita belum solat lagi. Tertanggung lagi tu, berhutang dengan Allah tu. Inilah kata tadi fardu ain ni. Nampak tak? Ingat orang perempuan. Kalau orang laki-laki, tengok kalau janggut dia, jambang dia, kalau janggut jenis nipis-nipis tak apa. Kalau janggut jenis tebal-tebal, jambang tebal-tebal, itu tak apa, dimaafkan, basuh luar je. Tak wajib sampai ke dalam. Adapun mandi wajib itu lain. Kemudian wudu kerana sabda Nabi SAW, tiada sembahyang itu melainkan dengan tuhur, dengan bersuci. Maknanya tiada sembahyang itu sah melainkan dengan bersuci, yakni daripada hadas besar, daripada hadas kecil. Jadi waktu kena belajar bab wudu, sempurnakan wudu, belajar bab air. Yang ketiga, pakaian. Yang ketiga daripada 6 perkara yang mesti kita kena tahu dan mesti kita kena buat. Yang pertama tadi kena belajar ilmu tentang solat. Yang kedua, ilmu tentang solat tadi bukan saja ilmu nak tahu syarat hukum, ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu tasawuf terlibat sekali dalam maksud kata ilmu tadi yang pertama.
Kerana dalam solat tu terdiri pelbagai ilmu ada dalam solat. Kemudian yang keduanya wuduk. Kena pastikan, kena belajar bab wuduk. Ada berapa rukun wuduk? Anggota mana? Daripada mana sampai mana nak kena basuh, kena tahu. Kemudian kalau dalam keadaan kita sakit, macam mana nak berwuduk? Dalam keadaan anggota wuduk kita tu dibalut contohnya, di simen contohnya, ataupun sakit yang tak boleh kena air, macam mana nak buat? Dalam fiqh tu ada cerita semua. Ngajilah fiqh tu. Ngajilah. Waktu sihat ialah sakit. Kalau dah bersimen satu badan, tak baru. Macam mana kita nak pergi mengaji dah bersimen satu badan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Macam mana Ustaz cara nak ambil wuduk? Pasal saya dah bersimen satu badan. Macam mana nak buat? Gitu waktu kau sihat, waktu boleh berlari itu kau tak nak datang. Sebab tu belajar sebelum sakit. Sunat kita belajar cara solat, cara wuduk sebelum sakit, walaupun waktu sakit, sebelum kita sakit. Ni sedang sihat, sedang boleh berjalan, sedang boleh duduk, sedang boleh bangun, sedang boleh ambil wuduk macam biasa ni. Sunat belajar cara-cara solat dan berwuduk di waktu sakit. Sunat belajar. Supaya apa? Andai kata berlaku keuzuran pada diri kita, kita dah terus boleh beramal dengan betul dah. Bukan waktu tu sakit, waktu tu baru nak pergi belajar. Banyaknya macam tu lah. Assalamualaikum Ustaz. Macam mana saya berlupa insiden ni? Insiden tang mana gini. Ni kaki saya sebelah ni dah kena simen. Macam mana Ustaz? Kalau nak ambil wuduk. Hari tu panggil belajar tak mau. Sombong nak. Berasa macam sihat selama-lamanya. Sungguh kita ni, orang tak belajar ni sebab dia sombong. Berasa tak perlu lah. Apa perlu aku nak belajar? Jaga. Tanya macam mana ni? Orang kata marilah mengaji. InsyaAllah. 8 tahun ni insyaAllah tak sampai. Iya, dia punya insyaAllah tu sampai mati dah tu guru tu. Ganti tok guru lain, insyaAllah lagi. Mati lagi tok guru. Tak sampai. InsyaAllah kena tipu. Biasa tak? Biasa dengar macam tu kan? Mana-mana aja. Yang ketiga, pakaian, kerana firman Allah Ta'ala, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ambil oleh kamu akan pakaian kamu pada tiap-tiap masjid. Yakni pakai akan pakaian kamu pada tiap-tiap kali sembahyang. Belajar pula cara berpakaian yang sah di dalam solat. Pakaian yang macam mana, yang sempurna, yang perlu kita pakai dalam solat ni. Dan pakaian yang bagaimana hukumnya makruh bila dipakai dalam solat. Kerana dalam solat tu juga ada perbuatan-perbuatan yang makruh. Bila kita membuat benda-benda makruh dalam solat, dia akan mengurangkan pahala solat. Jadi sebab tu kita kena tahu juga apa benda yang dimakruhkan dalam solat, supaya kita boleh jauhkan, supaya kita jangan buat, supaya kita dapat pahala sempurna. Pakai baju, pakaian yang macam mana, untuk nak mengesahkan solat bagaimana, untuk nak menyempurnakan. Sebab tu pakaian ni ada dua. Satunya tutup aurat tapi tak sempurna. Dia dah tutup aurat tapi tak sempurna. Ada satu lagi tak tutup aurat. Satu ni tutup dah tapi tak sempurna lagi. Jadi dalam solat pun begitu. Contohnya sempurna menutup, maknanya sah tutup aurat bagi laki-laki. Bagi laki-laki, kalau dia tutup aurat macam ni, sah dah sembahyangnya. Cuma pahala menutup aurat tadi tak sempurna dia dapat. Kerana dia buat sekadar nak mengesahkan solat sahaja. Contohnya, dia menutup di antara kawasan, di antara pusat dan lutut sahaja. Dia pakai kain pelekat saja. Kain pelekat atas pusat dan lambuhnya sampai ke bawah parah lutut. Baju dia tak pakai. Sah dia semayang. Cuba buat hari Jumaat minggu depan, tengok. Daripada imam sampai ke khatib, sampai ke jemaah. Cuba dah sekali, baru viral surau kita ni. Baru ramai orang tengok ni. Dia kata, ni surau mana ni? Ittaqullah. Bulu ketiak. Dah sah tak semayang? Sah lah.
Sekali imam buat surat keliling, minggu depan try keliling. Nak kata nak beramal juga, nak beramal, cara-cara menutup aurat yang sah namanya. Pakai kemplikat Bilal, imam 1, imam 2, AJK semua. Pakai kemplikat je. Nanti belenging je semua. Sah tak yang sah lah. Bukan tak sah lah, dah tutup aurat kan. Cuma sempurna tu tidaklah, tak dapat pahala sempurna. Sah mayang. Jangan buat kerja lah. Itu kalau darurah betul-betul boleh lah. Nak kira sah mayang. Yang sempurnanya itulah pakai jubah, wangi-wangi. Itu sempurna. Itu kita sah. Jadi belajarlah cara menutup aurat. Orang laki-laki jaga-jaga. Orang laki-laki jaga-jaga. Banyak kantoi bab tutup auratnya orang laki-laki. Dalam kitab ni hari tu rasa dah sentuh hari tu. Laki-laki ni ataupun aurat ni yang dikata auratnya khususnya dalam solat ni dikira daripada pihak keliling dan atas. Maknanya kita kena pastikan kalau orang tengok kita, bukan kata orang tengok lah, kalau seandainya aurat kita tu boleh dilihat daripada pihak depan, kiri, kanan, belakang ataupun daripada pihak atas, maka itu dinamakan kita tidak menutup aurat. Kalau kita pakai pakaian yang macam tu di dalam solat, tidak sah. Contohnya begini, saya pakai seluar tracksuit ke, tak kisahlah apa jenis seluar, saya pakai seluar bawah pusat. Kan anggota aurat kita dah tahu di antara pusat dan lutut, betul? Antara pusat dan lutut. Meskipun dikata antara pusat dan lutut, pusat dan kepala lutut tu juga kena tutup. Kalau tak, tidak sempurna kawasan antara pusat dan lutut tu. Jangan ngam-ngam pula duduk garis dengan kapu buat line. Ngam-ngam pusat. Dia kata ini antara pusat buat line kan ni. Janganlah lurus macam tu. Lebihkan, tutup pusat tu. Jangan pusat. La ilaha illallah. Ada yang tutup pusat saja, belakang melebih pula dah. Dia katakan dalam kitab kata antara pusat dan lutut. Jadi saya dah tutup pusat saya dengan bakal tali pinggang. Pemirsa, tak bakal tali pinggang. Tapi belakang terlondeh, nampak alu punggung dia. Tak sah lah, maknanya pusat hingga ke belakang. Pusat hingga ke belakang tu, kawasan tu. Bukan pusat tu saja tutup. Maksud ngaji tidur. Kan dah salah dengar, salah faham. Kemudian lutut, pakai labuh. Jadi kalau saya pakai seluar ataupun kain pelikat bawah pusat, baik. Kemudian saya pakai baju t-shirt ataupun baju Melayu, tak kisah, tak peduli lah. Yang mana dia punya collar baju ni luas, besar. Memang daripada depan, kiri, kanan, belakang memang tak nampak aurat saya. Memang tak nampak. Betul? Tak nampak pusat saya tu. Tutup dengan kain baju tadi. Tapi kalau ditirik daripada pihak atas, kita punya collar baju ni, kalau tengok daripada atas, nampak tak kita punya aurat? Nampak. Itu namanya dedah aurat. Tak sah pakai macam tu dalam solat. Ingat orang lelaki-lelaki. Banyak macam tu kita perhati hari Jumaat, ramai pakai macam tu. Tapi tak ada nak tegur lah. Nak tegur macam mana ramai-ramai macam tu. Nampak tak tu? Sebab tu kena faham. Kecuali dia pakai seluar ataupun kain tadi atas pusat. Itu tak ada masalah. Baju dia longgar ke, kancing ke, tak kancing, tak ada masalah. Sebab dah sempurna menutup aurat. Dah makna dah sah tutup aurat tadi. Sama seolah-olahnya macam dia pakai kain pelikat tadi tu, cerita yang pertama tadi. Ni dah pakai kain pelikat bawah pusat, pakai seluar bawah pusat, kemudian pakai baju t-shirt longgar, collar baju luas. Maknanya memang daripada pihak depan, kiri, kanan memang orang tak nampak aurat. Tapi kalau daripada pihak atas boleh nampak. Dia kata tak ada orang tinjau. Bukan syarat tinjau. Kita semayang dalam bilik seorang-seorang dalam gelap pun kena tutup aurat. Bukan syarat orang tinjau, kalau nampak baru batal dah. Faham baik-baik.
Jadi kalau kita semayang, walaupun semayang seorang diri dalam bilik, wajib tutup aurat. Tak boleh nak semayang telanjang bogel dalam bilik seorang. Tak boleh. Tak boleh. Kena tutup aurat. Orang perempuan pun sama, kena jaga ni dagu ni, tulang dagu ni kena tutup. Ni mengikut qaul yang ramad ni kena tutup. Dikira bawah ni aurat juga ni dalam solat. Luar solat pun sama. Walaupun ada pendapat yang mengatakan bawah ni bukan. Tapi ambil pendapat yang lebih berat, yang lebih selamat, bawah ni aurat dalam solat, luar solat sama ni. Pakai telekung, pakai tudung kena tutup ni. Kena tutup ni. Kalau kita pakai contoh dalam solat, kita pakai telekung di sini, mengikut pandangan ulama tu tidak sah aurat kita sebab dedah aurat ni. Kalau kita luar solat pakai kain tudung bawah ni, maknanya dah dedahkan aurat walaupun 2-3 jari. Aurat ni bukan rambut je. Ada orang dia faham aurat ni rambut, sebab tu dia pakai scarf je. Dia pakai scarf, dia kata tutup aurat dah. Ni aurat ni orang perempuan, batang leher dia, batang tekuk dia ni, telinga dia ni, aurat lah. Bukan aurat tu rambut aja. Jadi kena tutup. Sekarang ni ada orang jual apa nama? Ni yang tutup sini. Apa orang perempuan? Inner. Ada dalam beg kuning saya. Jangan lupa. Jangan lupa klik beg kuning saya. Saya ada jual benda tu. Tak follow tu lah masalah ni. Semua bukan cakap lawak, ada dalam tu, ada saya jual. Saya tahu dah ramai yang tak pakai benda tu, sebab tu saya letak benda dalam tu. Dalam ni kan balik ni kan saya nak tengok ada tak orang beli. Beli tu tutup. Jadi luar solat tutup aurat dah. Dalam solat pun solat. Jadi orang perempuan jaga baik-baik. Kayak stocking, jangan pakai stocking jarang. Ada pakai stocking dah tapi jarang, makna nampak warna kulit. Stocking pun saya ada jual dalam beg kuning. Orang tengok juga. Maknanya stocking jangan pakai yang nipis tu, nampak warna kulit. Kalau orang tu contoh kulit putih, nampak warna kulit dia, tak sah tu. Kena pakai stocking yang tebal, mana yang menutup warna kulit. Telekung yang menutup warna kulit. Kadang-kadang telekung yang jadi murah sangat warna putih, nampak warna kulit, tak sah mayang tu. Dinamakan mendedahkan aurat. Pakai telekung yang tebal. Kalau putih tebal, putih ni kalau nipis kena air lagilah nampak tidak. Orang laki-laki pun kadang ada pakai jenis kain pelikat putih kan. Putih, kemudian yang nipis tu kalau kena air memang nampak bulu roma kita besar-besar nak mancing tu memang nampak. Sebab tu kena pakai yang tebal ataupun pakai yang berwarna hitam dan sebagainya. Tu maksud pakaian dalam solat kena perhati juga. Kadang-kadang kan kita tak perasan pakaian kita tu tidak sah nak dibawa dalam solat. Telekung, jaga telekung. Pun ada jual juga dalam beg kuning. Semua ada. Jangan risau. Kuali pun saya letak dalam tu. Kemudian katanya musnah lagi. Kemudian yang keempat, memeliharakan waktu solat. Memeliharakan waktu solat. Baik, bila masuk azan, bila masuk waktu, maka masuklah waktu kewajipan sembahyang. Okey. Wajib solat ni dipanggil wajib yang muwassa', wajib yang diluaskan waktunya. Bukan bermaksud wajib menunaikan solat di awal waktu, bukan. Wajib yang muwassa', wajib yang diluaskan waktunya. Selagi tidak masuk di dalam waktu makruh ataupun waktu haram sembahyang. Sebab itu sebut dalam kitab ni juga, kalau tak silap, sunat bagi kita, lebih-lebih lagi yang solat seorang diri. Solat makna menyempurnakan urusan yang belum selesai. Walaupun dah masuk waktu solat, tapi urusan yang penting tadi tu ataupun kerja kita, sama ada urusan dunia ataupun urusan akhirat yang belum selesai, maknanya sunat kita selesaikan terlebih dahulu agar tidak mengganggu kekhusyukan di dalam sembahyang kita nanti.
Tapi ingat, selagi waktunya luas. Contohnya, kita tengah buat kerja, tak kisahlah tengah buat sesuatu urusan kerja, tiba-tiba azan. Pada adat ni, kalau kita tinggalkan pekerjaan ni, kita gantungkan ibadah pekerjaan ni, kita terus pergi solat, nanti akan menjadi sebab kita teringat-ingat pekerjaan tu. Daripada takbir sampai ke salam, hati kita duduk berbimbang memikirkan urusan yang belum selesai tadi. Itulah hikmah disunatkan menyelesaikan dulu. Tapi kita kena niat, aku nak solat pukul 2 kadang, Contohlah pekerjaan kita ni lagi 20 minit selesai, ataupun dari setengah jam lagi selesai. Maka wajib kita niat, maknanya aku nak solat pukul 2 kadang. Mana aku nak settlekan dulu. Sunat. Kecuali berjamaah ni dikebal sikit. Apa maksud kebal? Solat berjamaah meskipun tak dapat khusyuk yang sempurna, pahalanya sempurna. Kalau sembahyang munfarid, sembahyang seorang diri, pahalanya sangat bergantung kepada khusyuk. Apa maksud khusyuk? Hadir hati, ingat Allah Ta'ala. Tidak ada ingatan lain selain daripada mengingati Allah, dan wazifah urusan solat. Dalam solat, kalau kita bersibuk hati memikirkan tentang haji, dalam solat bersibuk memikirkan tentang ziarah, pun juga tidak dipanggilkan khusyuk. Nampak tak tu? Makna solat ni memang khusus untuk Allah dah. Jadi kalau kita solat seorang diri, kalau tak ada khusyuk, angkat takbir, kita masih lagi memikirkan urusan kita tadi. Kalau orang perempuan memikirkan ikannya di dapur, nanti kadang kucing pula datang ambil tadi, terlupa nak tutup pintu belakang. Tu dalam solat dia, Allah Akbar, sambil-sambil baca, habislah ikan aku, habislah ikan aku, habislah ikan aku. Apa yang dia dapat dalam solat dia? Melainkan sah saja, pahala jauh sekali. Sebab tu sunat settlekan dulu. Apa tujuan settlekan dulu tadi? Tujuan nak jaga nak jaga solat supaya khusyuk, supaya tak ada gangguan. Itu hikmah dia. Jangan sampai waktu haram lah. Jangan sampai waktu haram ni. Kemudian itu masuk memeliharakan waktu, jaga waktu solat. Kemudian menghadapkan qiblat. Menghadap qiblat. Yang keenamnya niat, kerana sabda Nabi SAW, innamal a'malu bin niyat. Jadi di sisi kita mazhab Syafi'i, di antara rukun dalam solat itu adalah berniat di dalam hati, di dalam waktu takbiratul ihram. Adapun membaca usolli itu hukumnya sunat. Kerana apa? Nak menolong hati, nak menguatkan hati, nak memudahkan hati menghadirkan niat di dalam takbiratul ihram. Itu yang dimaksudkan niat ni, yakni yang di dalam hati tu. Sesungguhnya segala amal itu dengan niat. Yang ketujuhnya takbiratul ihram, ketujuh daripada 12 perkara tadi. Takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram ni rukun qauli. Rukun qauli. Bila sebut rukun qauli, tu baca tu Allahu Akbar, bukan angkat tangan tu. Angkat tangan tu sunat hay'ah. Angkat tangan waktu takbiratul ihram tu Allah, angkat tangan tu sunat hay'ah namanya. Yang takbir Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, takbiratul ihram yang kita baca tu Allahu Akbar, takbir yang pertama, yang mula-mula nak masuk dalam solat. Jadi itu masuk dalam rukun. Bila sebut rukun qauli, wajib diperdengarkan suara pada telinga kita. Tak kira laki-laki, tak kira perempuan, tak kira imam, tak kira makmum. Cuma imam dia perderah sikit, dia perkuat sikit suara dia sebagai isyarat kepada jemaah yang di belakang, supaya jemaah mengetahui perpindahan rukun oleh imam. Adapun kita jemaah kat belakang ni cukup sekadar melantunkan suara nak membaca takbiratul ihram tadi sekadar telinga kita. Mesti kena keluar suara. Allahu Akbar sekadar sampai telinga kita. Jangan takbiratul ihram dalam hati. Tak sah. Ataupun mulutnya. Mulutnya suara tak keluar.
Ataupun angin dia keluar. Tak sah. Angin dia keluar. Tak sah tuan-tuan, jaga. Ada pun takbir intiqalan, ada maaf lagi sebab bukan rukun. Ini takbiratul ihram rukun. Mesti dengar suara pada telinga kita, tak kira lelaki, tak kira perempuan. Bukan suruh menjerit. Bukan suruh menjerit, qadar tengok. Sah dah. Kalau tak dengar suara, tak sah. Semayang kita tak sah. Jaga baik-baik. Ini yang katakan pentingnya ilmu tadi tu. Ramai orang takbir angin berangin aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak sah. Tak sah semayang. Tak sah semayang kita. Penat. Besok tanya, ya Allah, mana pahala semayang? Aku dulu atas dunia tak pernah tinggal semayang. Nak dapat pahala macam mana? Cara buatnya salah. Nampak tak? Okey, sikit lagi. Apa jamuan dapat ni apa? Nasi lemak? Nasi lemak. Boleh lah Masalah. Masalah. Betul lah ngaji ni ilmu. Rezeki rohani dapat, rezeki jasmani dapat. Masya-Allah. Kemudian tu jaga takbiratul ihram. Ingat, takbiratul ihram sama ada orang yang dapat muafiq dengan imam ataupun masbuk, sama saja hukumnya. Takbiratul ihram wajib diperdengarkan suara pada telinga kita sendiri. Suara, bukan angin, kecuali dia sakit tekak. Kecuali dia uzur, sakit tekak, batuk-batuk, suara tak keluar, itu tak apa, dimaafkan. Yang ke-8-nya, kemudian mana? Tahrimuha takbiru wa tahliluha taslimu. Mengharamkannya solat tadi itu dengan takbir. Maksudnya, bila kita dah mengangkat takbiratul ihram, maka segala perbuatan yang halal-halal di luar sembahyang semuanya jadi haram dalam sembahyang. Makan halal, tapi bila dah masuk dalam solat dengan takbiratul ihram, hukumnya haram kita nak makan. Bercakap-cakap asalnya harus halal, tapi bila dah takbiratul ihram, haram kita nak bercakap. Begitulah seterusnya. Dan menghalalkannya makna dibolehkan balik. Perbuatan yang diharamkan dalam solat tadi jadi halal balik, boleh balik dengan memberi salam. Bila dah bagi salam, barulah jadi halal balik. Boleh makan, boleh bercakap dan sebagainya. Yang ke-8 daripada 12, berdiri. Kerana firman Allah Ta'ala, wa qumu lillahi qanitin. Artinya berdirilah untuk Allah Ta'ala dalam keadaan ta'at. Kemudian yang ke-9-nya membaca qiraah. Membaca bacaan-bacaan, khususnya yang wajib, rukun qauli itu takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir dan juga salam. Itu rukun-rukun qauli wajib dibaca dengan betul dan memperdengarkan suara pada telinga kita. Kemudian yang ke-10-nya rukuk, yang ke-11-nya sujud 2 kali, dan ke-12-nya duduk tasyahud akhir. Maka mana-mana musalli yang dah dapat buat 12 perkara tadi, insya-Allah dia dapatlah 12,000 kelebihan yang tersembunyi di sebalik 12 perkara tadi. Habislah dah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu a'lam. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita untuk beramal dengan segala ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan insya-Allah kita doa kepada Allah dengan berkah majlis ilmu kita pada malam ini. Sekalian yang hadir yang mengikuti, ibu diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu taala, termasuklah anak isteri kita, ibu bapa kita, sahabat andai kita, adik-beradik kita semuanya insya-Allah. Yang mudah-mudahan dipilih selalu oleh Allah, diberi taufik oleh Allah untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah beri ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah lahirkan di kalangan kita anak-anak yang soleh, yang solehah, menjauhkan kita semua daripada terpedaya, terikut dengan fahaman-fahaman yang merosakkan akidah, yang merosakkan syariat insya-Allah.
Ya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di masa-masa yang akan datang insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih lana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli qutri unsa wa dzakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.